الحمد لله القائل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Semoga dengan bertakwa kita mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah dan berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu kembali kepada kitabullah, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahawa matlamat dan visi kehidupan seorang mukmin yang sejati tidak lain hanyalah untuk mendapatkan rasa kasih dan cinta serta keredaan Allah Subhanahu wa taala, bersesuaian dengan pesanan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am pada ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah, sesungguhnya solatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Bagi memastikan matlamat dan visi utama kita ini tercapai, maka Islam menganjurkan kepada kita untuk mengurus serta menentukan keutamaan di dalam kehidupan ini. Pada masa yang sama, kita juga perlu akur bahawa keutamaan seseorang individu itu adalah tidak sama serta berbeza antara satu sama lain mengikut keadaan kehidupannya di dunia. Perbezaan keutamaan individu ini juga bukanlah suatu perkara yang baru. Ini dapat dilihat melalui kesungguhan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui keutamaan dalam melakukan amal ibadah. Ini diikuti pula dengan pendekatan penuh hikmah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam menghuraikan setiap persoalan yang dihadapi dari para sahabat radhiyallahu anhum, di mana setiap jawapan atau saranan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah berbeza-beza mengikut keperluan sahabat yang bertanya. Dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Solat yang tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian apa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala."
Berdasarkan hadis ini, jelas baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita secara tidak langsung keperluan untuk mengenal pasti keutamaan kita sebagai seorang muslim, dengan setiap dari kita mempunyai kekuatan dan kelemahan yang tersendiri. Keutamaan seseorang itu juga adalah berbeza bergantung kepada keperluannya yang paling utama. Maka setiap muslim itu perlu untuk menimbang segala kemampuan dan kekurangan diri sebelum melakar dan melaksanakan perancangan bagi mempertingkatkan diri dan keluarga di dunia ini demi meraih kejayaan di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim yang bertanggungjawab, Islam mengajar manusia supaya mempunyai matlamat yang jelas dalam kehidupan. Usahlah kita menjadi antara manusia yang gagal dalam merancang kehidupan lantaran kurang mahir dalam menentukan keutamaan dalam hidup. Akan tetapi, berusahalah menjadi seorang muslim yang bijak memberikan keutamaan dalam kehidupan. Sebagai contoh, seorang ulama masa kini, iaitu Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqhul Ulwiyat menyatakan bahawa walaupun seorang muslim berkemampuan mengerjakan haji atau umrah berulang kali, namun dalam keadaan demikian, beliau menganjurkan bahawa wang yang dibelanjakan itu adalah lebih bermanfaat jika ianya disedekahkan untuk tujuan menampung pelajaran anak-anak dari keluarga yang lebih memerlukan. Saudaraku sekalian, walaupun haji dan umrah merupakan amal jariah yang sudah setentunya baik dan terpuji, namun di sini perlunya untuk kita menimbang kembali keperluan yang lebih utama, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk masyarakat. Bahkan dengan melakukan demikian, wang lebihan itu dapat dimanfaatkan untuk amal jariah perseorangan serta keperluan umum. Semoga kegigihan dan keikhlasan kita bersama akan meningkatkan jumlah pakar-pakar muslim dalam setiap bidang ilmu, dan manfaatnya dapat kita raih bersama dari maslahah kemanusiaan dan dunia ini. Ini bersesuaian dengan tradisi keilmuan ulama silam kita dalam pelbagai bidang yang telah mempertingkat mutu kehidupan manusia dari pelbagai sudut. Sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita berbincang berkenaan keutamaan dalam kehidupan manusia, pastinya secara naluri semula jadi ialah untuk mencapai kejayaan dalam hidup kita di dunia. Namun, apakah sebenarnya kejayaan yang lebih utama? Apakah sebenarnya pula keutamaan dalam kehidupan seorang muslim? Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la ayat 16 hingga 17. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Yang maksudnya, akan tetapi kamu utamakan kehidupan di dunia, padahal kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Itulah dia keutamaan yang sewajarnya perlu wujud dalam kehidupan setiap dari kita. Kerisauan seorang ketua keluarga adalah bagaimana beliau dapat memberikan pendidikan yang secukupnya bagi anak-anak dan isterinya agar mereka berjaya di dunia dan di hari akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sama ada kita sedar atau tidak, kita sebenarnya sudah berada di penghujung tahun. Maka gunakanlah kesempatan ini untuk bermuhasabah bagi menilai ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilaikanlah sejauh mana dalamnya sikap albirru, iaitu cinta melakukan kebaikan, sudah tersemat dalam jiwa kita. Begitu juga dengan tahap as-sabru atau kesabaran dalam setiap tindakan kita. Sekiranya bukan hari dan saat ini kesemua hati kita kembali bertaubat kepada Allah, bilakah lagi kesempatannya? Saudaraku sekalian, hari ini masih lagi di dalam genggaman kita. Esok lusa belum tentu kita mendapat peluang melakukan kebajikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 16.
Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Yang maksudnya, belum sampaikah masanya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hati mereka mematuhi peringatan dari Allah serta mematuhi kebenaran, yakni Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Saudara-saudaraku sekalian, ambillah kesempatan ini bagi kita menilai kembali keutamaan hidup kita dengan setiap keutamaan yang dilakar. Tidak lain adalah menuju ke arah mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Amal kita pula tidak lain adalah untuk mendapat segala maghfirah. Semoga dengan kebijaksanaan kita dalam melakukan keutamaan dalam hidup ini, kita akan memperolehi kesenangan bukan sahaja di dunia tetapi juga di hari akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Artinya, dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين 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 يا موفق الطائعين، وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم. نستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini ialah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal buat selama-lamanya. Oleh itu marilah kita berbakti kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri dari siksaan api neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meredai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini. Juga kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri baginda Sayyidina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, isteri-isteri baginda Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha,
Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan lain-lainnya. Seterusnya kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut sahabat dan mereka yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kurniakan juga kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, ya Allah, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf dan seumpamanya, ya Allah. Kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Haris di Syariatik As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum As-Sultan Iskandar, Sultan dan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor Darut Ta'zim, dan kepada Raja Zari Sufia binti Almarhum Sultan Idris Shah, Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, wahzulil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin, wa kullaman huwa aduwwun lid-din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adkhilna wa zurriyyatina wa usulana wa furu'ana al-jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.